Okey, hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan kelab dan juga persatuan. Okey, ini salah satu contoh soalan lah. Okey, soalannya. Okey, kita tengok dulu soalan dia. Okey, akaun penerimaan dan pembayaran kelab rekreasi Taman Mesra bagi tahun berakhir 31 Disember 20X3 adalah seperti yang berikut. Okey, so akaun penerimaan dan pembayaran ini sebenarnya function dia samalah macam buku tunai. Okey, macam buku tunai. So sebelah debit ni adalah penerimaan maksudnya duit masuk. Sebelah kredit ni adalah duit keluar lah. Okey, pembayaran. Okay, jadi kita tengok kat sini penerimaan dia ada jualan kantin, ada yuran ahli, kemudian ada bayar masuk. Kemudian untuk di bahagian kredit pula ataupun bahagian pembayaran kita ada kadar bayaran, ada alatan sukan, beli alatan sukan, ada belanja alat tulis, surat khabar, akaun belum bayar kantin, okey, insurans, honorarium, okey, upah pekerja kantin, kemudian baki baki akhir. Ni bukan baki baby ni dia typo ya. Ini sebenarnya baki HB baki akhir. Okey, sekejap saya tulis balik Ini H H. Okey, sebab typo kat sini. Okey, baki HB. Okey, kemudian kita dekat bawah tu dia bagi maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahannya baki daripada buku-buku kelab rekreasi Taman Mesra adalah seperti berikut. Okey, so kita ada baki, aset dan juga liability pada 1 Januari dan juga 31 Disember lah. Okey, so ni awal tahun dengan akhir tahun. Okey, so kita ada yuran belum terima, yuran belum terperoleh, alatan sukan, bangunan kelab, kemudian akaun belum bayar kantin, surat khabar belum bayar, inventory kantin. Okey, kemudian kat bawah ni nombor 2, maklumat tambahan, bayaran masuk hendaklah dianggap sebagai pendapatan hasil. Okey. Okey, pendapatan hasil. Kemudian yang ketiga, upah pekerja masih belum bayar berjumlah 400. Okey, so kat sini ada pelarasan lah. Jadi kalau ada pelarasan tu kita kena kira dia punya pelarasan dia berapa. Okey, jadi kat sini kita ada upah pekerja belum bayar. Okey, so upah pekerja belum bayar, kita tengok upah pekerja dia dekat atas. Ini upah pekerja satu je lah, satu jenis saja, upah pekerja kantin. Okey, jadi yang ini belum bayar. Jadi kalau belum bayar ni, maksudnya bila buat perasan kita kena tambah. Okey, kena tambahkan dengan belanja yang dia dah bayar. Okey, so belanja yang dia dah bayar 1,600. Jadi kita tambah lagi 400. Okey, kat sini kita tambah lagi 400 tambah 400. Jadi bila kita tambah 400, jadi amount kat sini dia akan bertambah menjadi daripada 1,600 tambah 400 dia akan jadi 2,000 lah. Okey. Jadi kita tambah kat sini atau tuliskan amount terkini dia 2,000. Amount yang telah dilaraskan Okey, dekat upah pekerja kantin. Okey, kemudian seterusnya kita tengok apa lagi pelarasan yang perlu kita buat. Okey, salah satu cara untuk kita tengok pelarasan apa lagi yang terlibat ialah dengan bandingkan baki. Okey, baki awal dan akhir tahun ni yang ni sebab kat sini bila kita nampak je perkataan macam contohnya belum terima, belum bayar, ini maksudnya dia ada pelarasan lah. Okey, tapi untuk yuran ni kita akan buat akaun yuran nanti, jadi yang ni kita tak payah bersih dulu. Okey, kita buat pelarasan yang selain daripada yuran punya. Okey, contohnya yang ni kita ada surat khabar belum bayar. Okey, surat khabar belum bayar awal tahun RM60, akhir tahun RM80. So apa beza dia? Okey, kalau awal tahun ini bermaksud surat khabar belum bayar untuk tahun sebelum, iaitu
Kalau ni tahun katalah ni 2013 kan. Okey, jadi maksudnya yang RM60 ni adalah surat khabar belum bayar untuk tahun 2012 punya. Okey. Jadi kalau 2012 dia bukan tahun semasa punya, maka kita kena tolak. Item ni kita akan tolak lah. Okey. Manakala kalau surat khabar belum bayar akhir tahun pula, ini memang tahun semasa punya. Maksudnya dah akhir tahun tapi masih ada lagi surat khabar yang kita belum bayar. Kita masih hutang lagi. Okey. Yang ini kita akan tambah. Jadi satu tolak satu tambah dekat surat khabar ni lah. So kita tengok kita punya senarai belanja pada pembayaran tadi ada surat khabar kan. Jadi kat sini kita akan buat perarasan Okay, so perarasan dia surat khabar ni kita akan tolak 60. Tolak 60. Okay, sebab ini surat khabar tahun lepas punya. Yang belum bayar ni. Okay. Kemudian tambahkan. Okay, tambahkan dengan yang akhir tahun punya belum bayar 80. Sebab yang 80 ni adalah untuk tahun semasa punya. Okay. Jadi kat sini kita punya amount dia akan jadi 670 ni dia akan tukar jadi 690 990 sebab 670 okay, tolak dengan 60 dan tambah dengan 80 kita akan dapat 690 lah. Okay. So jadi 690 ni kita letakkan di sebelah sini maksudnya nak bagi tahu ini adalah perarasan ni. Okay. Okay. So kita dah siap perarasan untuk surat khabar. Okay. Kemudian apa lagi? Okay. Kita tengok apa lagi ada dekat sebelah bawah ni. Okay, itu sajalah. Okay, tak ada benda yang lain lagi. Kemudian ada satu lagi yang kita kena perhatikan. Okay, kat sini kita ada aset alatan sukan Aset alatan sukan ada dua aset bukan semasa iaitu alatan sukan dan juga bangunan kelab. Okey, tapi kita perhatikan nampak tak pada 1 Januari dengan 31 Januari ni nilai alatan sukan dan juga bangunan kelab dia tak sama tak sama. Macam contohnya kalau alatan sukan ni awal tahun dia ada 3,840 kan. Okay, ni awal tahun lah. Kemudian kalau awak perasan dekat akaun penerimaan dengan pembayaran tadi dia ada beli alatan sukan baru. Yang ni. Dia ada beli alatan sukan baru So alatan sukan baru ni dia beli sebanyak 5,280. Jadi kalau kita tambahkan okey alatan sukan ni dia punya kos saya tunjuk dekat sini ya. Okey, sebab yang asal tu tadi 3840 kan. Jadi sebab dia beli yang baru jadi kita tambahlah. Kita tambahkan dengan yang dia baru beli ni 5280. Okey. 5280. Kita letak sini. Okey. Lepas tu kita kira 5280 tambahkan dengan 3840. Okey. So sepatutnya kita akan dapat kos sukan ni 9,120 Sepatutnya kita akan dapat 9,120. Okey. Sepatutnya kat sini 9,120 bila dah tambah. Okay, tapi dekat 31 Disember ni dia tak tulis 9,120. Sebaliknya dia tulis 8,520. Maksudnya dia berkurang kan? Berkurang daripada yang sepatutnya. Sepatutnya kalau kita tambah alatan sukan awal tahun dengan alatan sukan yang baru dibeli, sepatutnya dia jadi 9,120. Tapi bila kita tengok rekod dia dekat 31 Disember ni, dia punya alatan ni berkurang. Jadi 8,000 lebih pula. Maksudnya kalau dia berkurang daripada kos yang sepatutnya, maka kat sini wujudlah susut nilai. Okey, wujudnya susut nilai. Okey, ada susut nilai kat situ. Jadi kita kena tambah item susut nilai kat sini. So katalah saya tulis kat bawah ni susut nilai, saya tulis SN saja susut nilai shortcut
untuk susut nilai alatan sukan. Okey, susut nilai alatan sukan sama dengan, okey, kita tolak beza dia lah 9,120 tolakkan dengan 8,520. Sebab kita tahu ada perbezaan dekat situ. Maka bila ada perbezaan dengan kos yang sepatutnya, maka dia ada susut nilai. Okey. Jadi bila kita tolak, kita akan dapat 600 jadi 600 ni adalah susut nilai alatan sukan. Okay, so kita letak dia dekat-dekat sini dekat bawah belanja ni lah kita letak dia. Okay. Okay, so yang ni dah buat pelarasan. Kemudian bangunan kelab pun sama juga. Sebab bangunan kelab ni dia punya kos awal tahun 78,000. Tiba-tiba 31 Disember dia jadi 75,000. Kenapa pula berkurang? Sebab apa berkurang? Sebab wujudnya susut nilai. Okay. Jadi yang ni pun ada susut nilai juga. Okay. Jadi kita akan tulislah satu lagi susut nilai untuk bangunan kelab. Okay, jadi susut nilai untuk bangunan saya tulis shortcut saja ya, sebab tak ada ruang kat sini. Susut nilai bangunan sama dengan 78,000 tolakkan dengan 75,000. Jadi ada beza 3,000. Jadi 3,000 tu adalah dia punya susut nilai untuk bangunan. Okay, saya letak bawah ni juga. Okay, lepas so benda ni bila awak jawab soalan kelab dan persatuan ni, awak kena check. Okay, kena check juga aset aset awal tahun dengan akhir tahun ada beza ke tak. Kalau ada beza daripada segi harga kos dia, maka dia wujud senilai. Okay, sebab kadang-kadang tak semestinya susut nilai tu dia akan mention ataupun dia akan beritahu pada maklumat tambahan. Kan biasa kan kita tengok maklumat tambahan dia sebut okey susut nilai aset sekian-sekian guna kaedah garis lurus ataupun guna kaedah baki berkurangan sebanyak berapa peratus kan. Okey. Tapi untuk soalan ni langsung tak ada kan? Tak ada. Tapi sebenarnya ada susut nilai. Susut nilai tu kita hanya akan sedar kalau kita bandingkan kos aset awal tahun dengan kos aset akhir tahun. So kalau ada perbezaan dia berkurangan, maka wujudlah susut nilai kat situ. Okay, so itu satu poin yang korang kena ingat lah. Okay. Okay, lepas tu apa lagi? Kita tengok lagi apa lagi ada. Okay, yang lain tak ada. Saya rasa tak ada apa-apa lagi lah. Pelarasan yang lain. Okay, kita tengok kejap soalan. Okay, soalan suruh buat apa Okay, soalannya pertama kita kena sediakan akaun yuran. Okay, ada banyak item ni, ada 5 item A, B, C, D, E. Okay, pertama kita kena sediakan akaun yuran. Okay, kedua kita kena sediakan akaun perdagangan kantin. Okay, kemudian kita kena sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Lepas tu kena kira dana terkumpul awal itu pada 1 Januari punya. Dan akhir sekali kena sediakan penyata kedudukan kewangan. So ada banyak item ni. Okay, so kita akan buat satu-satu lah. Okay, mula-mula kita nak buat akaun yuran kan. Jadi kita highlight semua item yang ada berkaitan yuran. Okay. So kat sini kita highlight yuran kat sini ialah yuran ahli Okay. So sekejap saya juga guna highlighter kat sini. Okay. Mana highlighter? Sekejap okay, highlighter Okay, so kita tandakan yuran. Semua yang ada kena-mena dengan yuran. Okay. So dekat akaun penerimaan dan pembayaran ni, kita nampak ada yuran kat sini kan. Satu. Okay. Lepas tu, saya nak bagi senang korang nampak lah kemudian, okay, ni tadi dekat akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, kita naik balik atas. Okay, kita pergi dekat maklumat tambahan ni. Dekat senarai baki ni, kita ada yuran ahli belum terima, awal tahun, akhir tahun,
Kemudian yuran ahli belum terperoleh awal tahun sahaja. Okey. Itu sajalah. Lepas tu tak ada lagi kan perkataan yuran. Tak ada lagi ya. Okey. Kemudian saya highlight sekali perkataan yang ada ada perkataan kantin. Sebab apa? Sebab nanti kita nak buat nombor 2 kita nak kena buat akaun perdagangan kantin kan. Jadi kita tanda semua, kita highlight semua yang ada perkataan kantin. Okey. Kali ni saya guna warna warna apa pula nak pakai? Betul saya guna warna pink. Okey, saya highlight dengan warna pink ya. Okey. So first kita nampak kat sini jualan kantin ni. So kita highlight ini. Jualan kantin. Okey. Jualan kantin. Okey, 2350 ni. 23580. Okey, lepas tu ini dekat sebelah debit kan. Okey, sebelah kredit ni tengok ada tak perkataan kantin-kantin. Ada. Akaun belum bayar kantin. So ini 12,900. Okey. Okey, lepas tu ada tak lagi kantin? Ada lagi. Upah bekerja kantin. Upah bekerja kantin ni tadi ada pelarasan kan. So aman yang kita ambil ialah aman 2,000 ni aman 2,000 ni Okey. Okey, lepas tu apa lagi ada? Okey, kantin, cari kantin je. Okey. So dekat maklumat tambahan pula kita ada akaun belum bayar kantin. Okey, so kita highlight. Sebab saya nak tunjukkan kat awak item apa yang terlibat. Okey, awal tahun dengan akhir tahun. Kemudian satu lagi inventory kantin. Ini semua ada kena mengenai kantin. Yang ada kena mengenai kantin ni maksudnya semua akan terlibat dalam akaun perdagangan lah. Okey. So kita dah highlight dah semua apa yang patut. Okey, lepas tu sekarang kita akan buat akaun yuran dahulu Okey, so akaun yuran. So saya buat kat atas ni Akaun yuran ahli. Okey. So akaun yuran mesti ada tarikh. Okey, kemudian butir. Okey, kemudian jumlah lah. Okey, bawah dia kita tulis RM. Okey, so kita buat tengah-tengah. Okey, kemudian yang ni saya copy untuk sebelah kredit juga sama. Okey, so yang ni kita merge dia. Merge and center, okey. Okey, lepas tu sekarang ni 20x3. Okey. So sini pun sama, 20x3 lah letak tahun dia Okey, so kita start dengan kita tengok kat sini 1 Januari. Tarikh Januari 1. So pada tarikh Januari 1 ni kita ada yuran ahli belum terima dan juga yuran ahli belum terperoleh. Dua-dua dia. Okey. So kita nak letak dekat mana? Yuran ahli belum terima ni. Sebelah debit ke atau sebelah kredit? Okey. So kena ingat akaun yuran adalah akaun hasil. Okey. Jadi sebelah debit ni bermaksud akaun tu berkurang. Okey. Sebelah kredit maksudnya akaun tu bertambah lah. Okey. Kemudian kalau item yuran tu okey adalah item untuk tahun semasa. Yuran tahun semasa kita akan letak di sebelah kredit. Okey. Sebab dia akan menambahkan hasil. Tapi kalau item tu adalah yuran yang kena mengena dengan tahun sebelum ataupun tahun akan datang, tahun berikutnya, maka kita kena letak di sebelah debit sebab dia akan mengurangkan hasil. Sebab dia tak ada kena mengena dengan tahun semasa punya. Okey. So jadi kat sini kita ada yuran ahli belum terima kan awal tahun 280 kan. Okey, sebenarnya yuran ahli belum terima 280 ni adalah yuran ahli untuk tahun sebelum, iaitu tahun katalah ni 2013 kan. So
Maksudnya ini adalah 280 ni adalah untuk tahun 2012 punya. Yang sebelum sebelum tu masih ada hutang lagi yang tak bayar, ada ahli yang belum bayar lagi yuran untuk tahun 2012. So inilah yuran dia 280. Jadi yuran 280 ni sebelah debit. Okey, sebelah debit sebab dia bukannya yuran tahun semasa. Okey. So jadi kat sini Januari 1 kita akan rekod yuran belum terima. Okey. Sebab yang boleh terima ni sebenarnya saya letak dalam kurungan ini 2012 punya lah. Contoh 2012 punya lah. Okey. So sebab tu kita letak dia sebelah debit. Okey, sebab kita tak boleh ambil kira dia. Kena item yang akan ditolakkan. Jadi amal dia 280 lah. Okey. Kemudian ada satu lagi kan, yuran ahli belum terperoleh. Okey. Kalau yuran ahli belum terperoleh, maksudnya ini adalah terperoleh tu sendiri, maksud dia adalah hasil yang kita terima dahulu sebelum tempoh dia. Jadi apa maksudnya? Kalau yuran belum terperoleh tu pada awal tahun, ini bermaksud yuran tahun 2013 yang kita dah terima lebih awal pada tahun 2012. Okey. Jadi yuran 120 ni memang yuran tahun semasa punya. Cuma kita dah terima yuran ni pada tahun 2012. Okey, sebab tu pada 1 Januari dia dah wujud dah ada yuran belum terperoleh ni, yuran tahun semasa tapi dah terima tahun lepas. Okey. Oleh kerana yuran ni adalah yuran tahun semasa, jadi kita akan letak dia di sebelah kredit sebab ini adalah item yang menambahkan hasil lah. Jadi letak sebelah kredit. Yuran belum terperoleh. Okey. Ini memang tahun semasa punya. Okey. So amal dia lah 120. Okey. Lepas tu kita dah rekod yang ni, kemudian kita rekod pula penerimaan yuran lah sepanjang tahun. Ini adalah penerimaan yuran sepanjang tahun. Maksudnya bank terima yuran daripada ahli semua sepanjang tahun 2013 ni sebanyak 12,640. Jadi dekat sebelah akaun bank kan, dia kan sebelah debit kan duit masuk. Jadi bila kita rekod kat akaun yuran bergu dia, ni akan rekod sebelah kredit lah. Automatik kita letak sebelah kredit. Sini bank Tarikhnya kita akan guna tarikh Disember 31. Okey. Tarikh hujung tahun. Okey, so amal dia ialah 12,640. Okey. Okey, so ni dah rekod, yang ni dah tinggal satu lagi. Okey, yang satu lagi ni adalah baki, bukan baki. Yuran ahli belum terima pada akhir tahun. So kalau yuran belum terima pada akhir tahun, 370 ni adalah yuran tahun semasa yang still lagi kita tak dapat. Okey. Jadi ni memang yuran tahun semasa lah. So kalau yuran tahun semasa kita akan letak sebelah kredit juga. Okey. So nampak tak? Dia terbalik kan? Awal tahun punya sebelah debit, akhir tahun punya sebelah kredit Okey. Saya copy je. Tapi yang ni memang yuran tahun semasa punya Okey, ini berjumlah 370. Okey, 370. Okey, untuk yuran belum terperoleh pula akhir tahun tak ada. So kalau akhir tahun tak ada tu tak payah rekod lah. Jadi sekarang kita akan imbangkan kita punya akaun yuran. Okey. Imbangkan akaun yuran kita. Okey, jadi kat sini kita kira dia punya jumlah. Okey, sebelah kredit jumlah dia lagi banyak lah. Okey, so kita dapat jumlah dia 13,130 So sebelah debit pula cuma ada 280 saja. Jadi kita punya imbangan tu kita kena imbangkan yang sebelah debit. Okey, jadi apa yang kita tambah dekat sebelah debit ni? Okey, apa yang kita tambah ialah pendapatan dan perbelanjaan. Okey, pendapatan dan perbelanjaan.
Okay, item ni yang kita kena kira lah. So pendapatan belanjaan sama dengan okey 13,130 tolak dengan 280. So kita akan dapat 12,850. Okey, ini saya highlight guna warna biru supaya ini adalah item yang kita kira. Yang ni item yang kita kira. Kita kira berdasarkan imbangan. Okay. So maksudnya iuran yang akan kita masukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan nanti ialah amount yang ini 12,850. Okay. Okay, so punya ni saya buat variation sikit. Okay, so dah siap lah kita punya akaun iuran. Okay, next kita kena buat akaun perdagangan kantin bagi tahun berakhir 31 Disember 2013. Okay, so tadi kita dah highlightkan semua item yang berkaitan dengan kantin lah. Okay, dengan kantin. Okay, tapi nampak tak kita ada akaun belum bayar kat sini. Akaun belum bayar kantin kan? Okay. So, apa kena mengenai akaun bayar belum bayar kantin ni dengan akaun perdagangan kantin. Takkan kita nak masuk akaun belum bayar kantin ke dalam akaun perdagangan, mana ada kan. Okey, sebab akaun belum bayar ni sebenarnya adalah apa ni, liability liability. Jadi apa kaitan dia dengan akaun perdagangan kantin? Okey, kaitannya adalah kalau awak nampak akaun belum bayar kantin, maksudnya kantin ni ada jalankan urus niaga belian secara kredit. Maksudnya dia ada beli barang niaga untuk kantin tu secara kredit. Jadi kita kena cari dia punya belian kredit dia dengan membuat ataupun menyediakan akaun belum bayar kantin. Sebelum kita buat akaun perdagangan kantin tu, kita kena sediakan akaun belum bayar kantin dulu. Sebab bila kita sediakan akaun belum bayar kantin ni, baru kita akan dapat kira belian kredit berapa. Belian kredit berapa. Okay. So, jadi kat sini kita sediakan satu lagi ledger lah. Okay, sediakan satu lagi ledger. Okay, walaupun dalam soalan tak minta kan, tapi kita buat juga. Okay, kita buat juga sebab kita nak kira belian belian kredit. Okay, so kat sini kita tukar akaun belum bayar kantin. Okay. Okay, so mula-mula sekali kita masukkan apa? Mesti kita masukkan baki awal dululah. Baki BB. Ni baki BB. Baki BB tu kita ambil pada 1 Januari. Okay, akaun belum bayar kantin adalah akaun liability. Jadi kalau akaun liability, baki BB dia, baki awalnya mesti sebelah kredit ya. Okay, so kita masuk sini Januari 1. Okay, ni tarikh pun tak tulis pun tak apa sebenarnya sebab kita punya akaun ni bukan termasuk dalam permintaan soalan ni. Yang ni kita saja nak buat lah. Bukan saja nak buat, kita buat sebab kita nak kira belian jadi kalau tak buat secara detail pun tak apa. Okay. Tapi ni sebab saya dah guna format kat atas tadi kan. So saya tulis je lah dia punya tarikh semua. Sebenarnya kalau awak tak tulis tarikh pun tak apa sebab akaun belum bayar ni tidak diminta dalam soalan. Cuma kita buat sebab kita perlu cari belian kredit Okay, so kat sini kita akan tulis baki BB lah. Okay, so baki BB nya ialah 3,500. Okay. Lepas tu dah rekod baki BB, kita akan rekod jumlah yang kita bayar kepada akaun belum bayar kantin ni. So maksudnya dekat akaun bank kita dah bayar kepada ABB ni sebanyak 12,900 kan. So kalau dekat akaun bank tu sebelah kredit, maksudnya dekat akaun ABB kita akan rekod sebelah debit. Okay, dia kena terbalik lah. Okay, tarikhnya kita guna tarikh akhir bank Okay, sebab ni akaun bank daripada akaun bank semua ni.
Okey, 12,900. Okey. So ni dah, yang ni dah. Okey, satu lagi kita rekod dia punya baki akhir lah. So baki akhir, kalau baki awal tadi sebelah kredit, baki akhir dia mesti bertentangan sebelah debit. Okey, HB iaitu 6,360. Okey, ni sajalah yang kena mengena dengan akaun belum bayar. Yang lain tak ada. Okey, lepas tu kita imbangkan. Okey, kita imbangkan. Okey, so sebelah debit dia lagi banyak Okey, ni jumlah dekat sebelah debit. Okey, kalau kat sebelah kredit tu jumlah dia 3,500 lah. Jadi apa yang kita perlu tulis dekat sebelah kredit ni nak imbangkan dia? Jawapannya ialah belian. Okey, belian. So belian ni sama dengan 19,260 tolakkan dengan 3,500. So kita dapatlah belian dia 15,760. Okey. Kemudian pada Januari tahun berikutnya 20x4 lah. Okey, Januari 1. Okey, baki yang HB ni akan dibawa turun jadi baki BB saya tulis secara lengkap lah. Okey, iaitu 6,360 Okey, tapi kita punya belian yang ni yang kita kira tadi. Ini pun saya akan highlight. Okey, sebab ini kita dapat hasil daripada imbangan akaun. Okey. Okey, so kita dah ada belian Okey, sekarang barulah kita boleh buat akaun perdagangan. Okey, akaun perdagangan kantin akaun perdagangan kantin bagi tahun berakhir 31 Disember 20x3. Okey. Okey, lepas tu kita buat RM kat sini. Okey, so akaun perdagangan mesti bermula saya buat dalam bentuk penyata Okey, bentuk penyata lah. Okey, mesti bermula dengan jualan. Seperti biasa, jualan. Okey, so jualan ni kita tengok balik dekat akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, sebab kita dah highlight tadi kan. So ni dia. Okey, jualannya ialah 23,580. Okey, lepas jualan apa? Lepas jualan mestilah tolak kos jualan kan? Tolak kos jualan. Okey, ini tajuk lah kiranya ni. Okey, tolak kos jualan. Okey, apakah dia item kos jualan? Pertama, inventory awal. Inventory awal kantin. Okey, ni kalau nak tulis lengkap kena tulis sekali lah perkataan kantin ni. Sebenarnya malas nak tulis. Okey. Okey, inventory awal kantin 3,720 yang ni 1 Januari Okey, lepas tu bawah dia mesti tulis apa? Tulis belian. Okey, belian. Okey, kita tengok dia ada belian tunai tak? Dekat sini tadi dekat akaun penerimaan bayaran tak ada belian tunai jadi maksudnya dia punya belian tu 100% datang daripada belian kredit lah. Okey, belian yang ni lah dekat akaun belum bayar ni. So yang ni kita ambil beliannya ialah 15,760. Sebab tak ada belian tunai. Kalau dia ada belian tunai, awak kena campurkan dengan belian tunai. Tapi sebab tak ada belian tunai kan, dia 100% adalah belian kredit. Okey.
Lepas tu kita tambahkan keduanya Tambahkan keduanya. Okey, tambah dulu. Okey, lepas tambah dulu ni kita kena tolak dengan inventory akhir pula. Okey, inventory akhir kantin. Okey, saya terlupa nak tambah perkataan kantin kat sini. Okay. So, inventory akhirnya ialah 3520 . So ni sebenarnya awak kena buat dalam kurungan lah. Kalau tulis tangan tu pastikan buat dalam kurungan Dan buat kurungan macam ni sebenarnya. Tapi dekat format Excel ni sebab saya tak set kurungan. Jadi kalau saya letak kurungan pun dia akan jadi negatif. Okay. So negatif tu masuk kurungan lah kat sini sebab saya tak set Excel ni. Kalau nombor negatif kena buat kurungan. Okay. Kalau awak tulis tangan tu memang kena letak kurungan lah. Okay. Lepas tu kita akan tolak lah Tolakkan. Alamak. Pada pula. Allah. Kena betulkan balik. Ayuh. Okay, sorry. Semula. Okay, so yang ni kita tolak Okay, so kita tolak kita dapat 15,960. Okay, lepas tu kita kena tambah dengan belanja pengendalian kita panggil. Belanja pengendalian. Okay, belanja pengendalian. So, belanja pengendalian ni yang ni lah. Upah pekerja kantin. Satu saja, tak ada lagi. Upah pekerja kantin saja dia punya belanja pengendalian. Okay, upah pekerja kantin. Sebab hanya ni saja belanja yang ada perkataan kantin belakang dia. Okay. So, upah pekerja kantin tadi 2,000 So, 2,000. Jadi, lepas tu kita tambahkan. So, 15,000 ni tambah dengan 2,000. So, kita akan dapat 17,960. So, inilah dia kos jualan lah. Ini baru dia jadi kos jualan. Jadi, okey, kos jualan. Kos jualan ni kalau letak sebelah sini. Maaf, saya terlupa kalau letak sebelah sini Kolom kedua. Sebab kita nak tolak dengan jualan jadi yang ni kita akan tolak dia. Okey, awak buat dalam kurungan, tolak dia. Okey, so bila kita tolak jualan, tolak kos jualan, kita akan dapatlah untung So dapatlah untung 5,620. So ini adalah untung kantin. Okay, untung kantin ni akan dimasukkan sebagai pendapatan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. So nanti dia akan dimasukkan sebagai pendapatan Okay, so kita dah siap dah. Akaun pendapatan pula. Akaun perdagangan kantin. Okay, nombor dah siap. Kemudian kita teruskan dengan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. So untuk akaun pendapatan dan perbelanjaan ni kita kena senaraikan semua pendapatan dan juga semua perbelanjaan lah. Jadi pendapatan kita, okay, so ni kita tanda pendapatan kita apa kat sini. Okay, so kita punya pendapatan, okay, ialah satu, ialah kita punya iuran yang ni satulah pendapatan. Standard pendapatan, ni pendapatan. Kemudian satu lagi daripada untung kantin, ini juga adalah pendapatan. Okay, dan satu lagi terdapat pada bayaran masuk bayaran masuk ni pun adalah pendapatan. Sebab dia dah cakap tadi bayaran masuk hendaklah dianggap sebagai hasil. So dia jadi pendapatan lah. Okay, so ada 3 pendapatan kat sini. Iuran ahli,
Okey, untuk kantin dan juga bayaran masuk. Okey, kemudian sekarang kita cari belanja pula. Perbelanjaan apa belanja? Okey, belanja yang kita ada yang ni. Kadar bayaran. Ni semua belanja. Ni belanja. Okey, alatan sukan bukanlah. Alatan sukan ni aset ni. Okey, belanja A, belanja. Okey, alat tulis pun belanja. Surat khabar yang ada perarasan ni pun belanja. Okey, turun lagi. Apa lagi dia? Okey, insurans pun belanja. Honorarium, okey, belanja juga. Okey. Okey, apa lagi? Ni jangan lupa susut nilai. Susut nilai tasukan belanja. Susut nilai bangunan juga adalah belanja. Okey, lepas tu bawah ni tak ada apa-apa lagi. Bawah ni cuma baki aset saja. Okey, itu sajalah. Okay, so kita dah tandakan mana satu pendapatan, mana satu perbelanjaan. So kita just follow je apa yang kita tanda tadi. Okay, so sekarang kita akan buat dia punya penyata lah. Okay, penyata akaun pendapatan dan perbelanjaan Okay, so sambung kat bawah ni. Okay, tajuk ikut saja soalan ni. Akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi salah. Bagi tahun berakhir 31 Disember 20x3. Okey, dah siap dah tajuknya. Okey, so sama jugalah kita buat bentuk penyata. Saya suka buat bentuk penyata. Okey, 2 kolom. Okey, so kita mulakan dengan pendapatan dahulu. Pendapatan. Sahabat sikit. Okey ni lupa pula nak highlight. Ini tajuk. Okey. Okey, so mula-mula pendapatan So pendapatan tadi ada dua Pertama yuran ahli. Okey, yuran ahli ni ambil daripada akaun yuran tadi jangan ambil kat sini pula jangan silap. Jangan ambil dekat penerimaan dan pembayaran tapi ambil dekat akaun yuran yang kita buat tadi. Okey, yang ni, yang pendapatan dan perbelanjaan ni. Yang ni yang kita rekod. Okey. 12,850 Okey, kemudian satu lagi untung kantin. Okey, 5620. Okey, kemudian satu lagi datang daripada bayaran masuk yang ni. RM960. Okey, so ini kita punya jumlah pendapatan. Okey. So total dia okey ni 19,430. Okey, sekarang kita kira perbelanjaan pula. Okey, so perbelanjaan semua yang kita tanda B tadi semua adalah perbelanjaan. So awak just copy sajalah. Okey, kita ada kadar bayaran, belanja okey, ada alat tulis. Okey, kemudian kita ada surat khabar. Okey, lepas tu ada insurans. Okey, lepas tu apa lagi tadi? Kat bawah lagi ada lagi kan? Ni. Honor.
honorarium. Okay, honorarium ni sebenarnya adalah allowance kepada AJK. AJK pula dalam satuan lah. Kemudian kita ada susut nilai. Saya tulis shortcut susut nilai alatan sukan. Dan satu lagi susut nilai bangunan. Okay. Okay, lepas tu kita masukkan amount dia semua. 3,000 saya masuk daripada bawah. Okey, tak kisahlah mana-mana pun. Janji yang buat isi amount yang betul lah. 850. Lepas tu insurans 1,200. Lepas tu surat khabar ada pelarasan 690. Okey, betul kita naik balik Naik balik ke atas ni. Okey, kadar bayaran 1950. Lepas tu kita ada belanjaan 390. Kita ada alat tulis 140. Itu saja. Okay, yang lain kita dah isi lah. Okey, so lepas tu kita boleh jumlahkan Okay. Saya akan kira dia punya jumlah perbelanjaan kesemuanya. Okay, so dapat ni. Okay, so kita kena tolak item ni kita kena tolak. So awak kena tulis dalam kurungan lah. Dalam bentuk kurungan. Ayah. Okay. Jadi jumlah pendapatan tolakkan. Salah pula. Jumlah pendapatan tolakkan dengan jumlah perbelanjaan so kita dapat yang ni 10,640. So ini kita panggil lebihan. Kalau positif nilai dia maka dia akan jadi lebihan. Kalau negatif dia akan jadi kurangan Okay, so kita dapat lebihan. So dah siap lah untuk soalan C baru sampai C. Okay, belum lagi kira D. Okay, next kita nak kira penyata pula. Penyata, nak buat penyata mengira dana terkumpul. Pada 1 Januari. Okay, so ni tajuk dia. Okay, so penyata mengira dana terkumpul. Okay, so ini untuk dana pada awal tahun jadi kita akan fokus dekat yang 1 Januari punya baki lah. Yang ni yang ni, semua ni. Okay, so kita senaraikan dahulu aset. Aset ni boleh campur tak kira lah, bukan semasa ke, aset semasa ke. Kita campur je semua. Okay, so yuran ahli belum terima. Ini aset lah. Aset, yuran belum terima aset. Okay, kemudian yuran ahli belum terima itu apa ni, liability Okay, kemudian kita ada rata sukan. Kemudian kita ada bangunan kelab. Kemudian ABB bukanlah, ABB tu liability. Surat khabar belum bayar pun liability. Satu lagi inventory lah. Inventory canteen. Okay, betul apa lagi dia? Okay, scroll lagi bawah apa lagi dia? Okay, dah habis kan? Tapi sebenarnya ada satu lagi. Iaitu yang ini bank. Bank bank jangan lupa pula. Bank ni kita ambil daripada akaun penerimaan dan pembayaran lah. Okay, jangan tertinggal. Ada satu lagi sebenarnya iaitu bank. Okay, bank ni amount dia 30,480 Okay, yang lain tu kita copy daripada baki tadi lah, baki awal tadi 200
80, kemudian 3840, kemudian 78,000, kemudian inventory tadi berapa? 3720. Okay, ini semua aset. Okay, so kita jumlahkan. Saya dapatlah ni jumlah aset. Sekarang kita akan tolak pula dengan liability, jumlah liability. Okay, so liability apa yang kita ada? Pertama, yuran belum terpulih. Okay, lepas tu kita ada juga akaun belum bayar kan? Okay, so ABB, saya tulis shortcut je ABB kantin. Kemudian satu lagi tadi, surat khabar surat khabar belum bayar. Ni pun liability juga lah. Okay, so amount dia 120, kemudian 3,500 dan juga 60. Okay, then totalkan semua sekali. Okay, so dapat ni. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita tolak jumlah aset, tolak lah dengan jumlah liability. Okay, maka kita akan dapatlah kita punya dana terkumpul awal. So ini adalah dana terkumpul pada 1 Januari. Okay. Okay, so dah siap dah. Soalan D. Okay, masih ada satu lagi hutang iaitu PKK pula. PKK ni pun kena buat complete juga Okay, terpaksa dah buat, dia dah suruh. Okay, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 20 S3. Okay, so kalau PKK mesti bermula dengan aset bukan semasa. Okay, format dia buat macam biasalah. Cuma yang berbeza dia dekat bahagian equity je nanti yang berbeza. So untuk aset bukan semasa kita ada apa? Tengok balik dekat sini. Okay, aset bukan semasa kita ada dua Pertama alatan sukan dan kedua adalah bangunan kelab. Okay, jadi alatan sukan tu ada 8,520 8,520 ni sebenarnya dah siap disusut nilai lah. Okay, sama juga dengan bangunan tu 75,000. Okay, ambil amount 31 Disember sebab ni kita pada akhir tahun Lepas tu kita totalkan keduanya. Tambah. So dapat ni. Okay. Okay, next. Aset semasa pula. Okay, aset semasa. Okay, so aset semasa, tengok apa dia aset semasa. Aset semasa, kita ada yuran belum terima. Yuran belum terima adalah aset semasa saya masukkan. Okay, yuran belum terima pada akhir tahun ni ialah 370. Okay, lepas tu apa lagi kita ada? Kita ada inventory. Inventory kantin iaitu 3520. Okay. Okay, lepas tu ada lagi tak kat bawah ni? Tak ada. Okay, tak ada. Tak ada, tinggal satu lagi, bank. Jangan lupa bank jangan tertinggal. Walaupun dia tak tulis kat sini, sebenarnya bank wujud bank ada.
Bank tu kita ambil daripada penerimaan dan pembayaran lah. Okey, ke atas. Ambil baki akhir je baki akhir. Baki akhir yang ni, baki akhir CBJ. 42710. Jangan tertinggal pula bank ni. Okey, dah sudah jumlahkan. Okey, lepas kita jumlahkan, kena buat apa? Kena tolak dengan liability semasa. Okay, so liability semasa kita ada apa? Okay, tengok balik. Okay, kita ada sini surat khabar belum bayar dan juga ABB. Okay, so ABB kantin, saya tulis dekat. Okay, lepas tu kita ada surat khabar belum bayar. Okay, ABB kantin kita ada berapa tu? 63 ni kosong. Surat khabar belum bayar 80. Okey, ada tak lagi item lain? Liability lain. Ada ni. Upah pekerja belum bayar. Ini pun liability juga. Tak boleh tinggal Upah pekerja belum bayar. Pastikan tidak ada item yang tertinggal. Kalau ada item yang tertinggal nanti kita punya imbangan nanti imbangan pula. Kita punya PKK nanti dia tak seimbang Okey, yang ni 400 Okey. So, selepas tu kita jumlahkan dulu liability semasa letak sebelah. Okay, so ni kita punya jumlah liability semasa And then, okay, buat dalam kurungan jangan lupa. Lepas tu, aset semasa, kita akan tolak dengan liability semasa lah. Okay. Kita letak sebelah sini Ini dipanggil apa? Ini dipanggil sebagai modal kerja. Okay, jadi modal kerja ni kita akan tambahkan dia dengan jumlah aset muka semasa kat atas tu. Ni dua ni tambah Ni tambah 3,000 ni tambah dengan 39,000. Okay. So kita dapatlah total 79,520. Okay, seterusnya kita akan buat bahagian equity pula. Equity pemilik. Okay. Equity pemilik bagi kelak dan persatuan kena tulis macam ni format dia berbeza. Format dia ialah dana terkumpul awal. Okay. Lepas tu bawah dia tambah lebihan. Sebab kita ada lebihan tadi. Jadi dana terkumpul awalnya ialah mana tadi kita kira dana tadi Sekejap, cari balik. Dana terkumpul awal. Ni dia 112,640. Okey, lebihan pula. Okey, lebihan tadi kat atas ni. Ni dia lebihan dia 10,640. Okey. Kita pilih alamak. Kita dapat dana ni, dana terkumpul akhir lah namanya. Okey, tapi dana kita ni tak sama pula dengan jumlah dekat atas. Maksudnya ada something missing. Ada sesuatu tertinggal di sini. Sekejap. Saya kena check balik apa yang tertinggal semua ni. Okey, saya dah check. Rupanya saya tersilap pengiraan kat sini pengiraan saya kat sini tersilap. Macam mana tersilap tak tahulah. Okey. So ini kan tambah
tambah tambah 2 ni, tambah dengan benda kerja, dapat 1, 2, 3, 8, 20. Okey, sama dengan yang ni dan ada tumpu akhir. Dah betul dah Jadi kita punya kira-kira seimbang ya. Jadi lengkap lah kita punya jawapan semua Okey. So, settle sudah semua soalan akaun daripada akaun iuran sampailah ke penyata kedudukan kewangan. Okey, itu dia. Okey, sekian saja.